Ancaman bom di dua lokasi. Lelaki warga tempatan dan seorang wanita Filipina bersalah miliki 26 kad pengenalan palsu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. N5 Rabu 28 Disember bersama saya, Norlela Muhammad Nur. Untuk lintas langsung negeri-negeri, petang ini kita mulakan bersama Jovinia Jim Lajim langsung dari kota Kinabalu. Kemudian kita akan berlintas langsung pula ke Kuching bersama Bumawin. Sementara di RTM Terengganu kita akan bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa dan tidak ketinggalan bersama Hardy Wendy Jack dari Labuan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Polis Kelantan memandang serius terhadap dua lagi panggilan ancaman bom yang diterima di dua lokasi tumpuan di Kota Baru tengah hari tadi. Lokasi tersebut ialah lapangan terbang Sultan Ismail Petra Pengkalan Cepa dan Kompleks Mahkamah Kota Baru. 29 November lalu, operasi Mahkamah Syariah Kota Baru terpaksa dihentikan seketika setelah menerima ancaman sama. Dalam sidang media di lapangan terbang Pengkalan Cepa, Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Din Ahmad berkata panggilan pertama daripada individu yang tidak dikenali diterima 11.40 pagi tadi yang mendakwa lapangan itu akan diletupkan. Manakala orang ramai yang sedang berurusan di Kompleks Mahkamah Kota Baru gempar selepas pihak pengurusan dikatakan menerima panggilan ancaman bom daripada individu tidak dikenali kira-kira 12.30 hari tadi. Ia menyebabkan kaki tangan mahkamah dan orang awam diarah keluar daripada kompleks tersebut dan prosiding mahkamah terpaksa ditangguh sementara. Pasukan keselamatan bergegas ke lokasi kejadian untuk membuat pemeriksaan lanjut. Bagaimanapun, jadual penerbangan masih diteruskan seperti biasa dan pihak berkuasa masih menjalankan siasatan lanjut. Polis berjaya menahan dua suspek yang dipercayai terlibat dalam kes ragut dan samun bersenjata di sebuah rumah di Taman Nusa Intan, Seremban. Dua wanita yang merupakan kekasih kepada suspek turut ditahan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Tiew Hock Po, kesemua suspek yang berusia dalam lingkungan 22 hingga 31 tahun itu dipercayai terlibat dalam sekurang-kurangnya 10 jenayah samun di daerah Seremban serta Lembah Kelang. Kita percaya, pihak polis percaya setakat ini telah membuat kejadian samun sekurang-kurangnya 10 kes di kawasan Seremban. Dan juga dipercayai kumpulan ini juga melakukan jenayah di kawasan Lembah Kelang. So, berdasarkan rekod yang telah kita perolehi kerana kereta yang dilaporkan hilang itu adalah kereta yang di kawasan luar daripada Seremban. Dalam sidang media di Seremban, beliau menambah pihaknya merampas senjata seperti pedang, parang, pisau, gergaji, tukul besi dan peralatan pecah rumah yang digunakan suspek. Serbuan turut menjumpai sejumlah kecil dadah dipercayai syabu, kanabis serta pil eramin di rumah sewa yang didiami kesemua suspek. Ujian air kencing mendapati mereka positif dadah. Dua pusat pemindahan di Kemaman ditutup hari ini selepas kesemua mangsa banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri, JPBN, pusat itu menempatkan 75 mangsa daripada 18 keluarga sejak dibuka 2 hari lepas. Pusat pemindahan di Sekolah Menengah Badrul Alam Shah dan Balai Raya Padang Kemunting ditutup pada 9.20 pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Banjir Negeri, JPBN, pusat itu menempatkan 75 mangsa daripada 18 keluarga sejak dibuka 2 hari lepas.
Kelab Akhbar Kebangsaan NPC menyampaikan sumbangan daripada Dana Kebajikan Wartawan JWF Journalist Welfare Fund kepada juru kamera RTM Muhammad Amirul Amin Muhammad Amir 28 tahun yang cedera ditembak dalam kejadian di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu, Pulau Pinang 1 Disember lepas. Sumbangan disampaikan sendiri Presiden NPC Datuk Mokhtar Hussein kepada Muhammad Amirul Amin di kediamannya di Lebuh Chulia, Georgetown. Amirul yang dibenarkan keluar wad Hospital Pulau Pinang pada 12 Disember lepas, kini berehat di rumah dengan jagaan ibunya Bunisa Muhammad Ali dan ayah Muhammad Amir Abdul Salam 62 tahun. Muhammad Amirul berkata luka kesan tembakan sudah pulih tetapi tangan kanannya sering kesakitan hingga sukar tidur dan terpaksa menjalani fisioterapi di Hospital Pulau Pinang setiap minggu. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menerima banyak aduan berkaitan perancang perkahwinan, wedding planner dan juga caterer yang dikatakan gagal menyediakan perkhidmatan yang memuaskan. Pihak bersama Koperasi Kerjasama Caterer Berhad, Cater, telah mengambil inisiatif bagi menangani masalah ini dengan mengadakan prosedur operasi standard SOP serta mewujudkan pengkalan data. Ia bagi mengelakkan mana-mana bakal pengantin dan keluarga mereka ditipu oleh segelintir perancang perkahwinan yang tidak bertanggungjawab. Kita seperti biasa. Jelas Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan, dengan adanya SOP dan pengkalan data itu dapat memastikan imej dan industri perancang perkahwinan terpelihara. Sehingga kini lebih 20 aduan yang diterima melibatkan kelewatan penyediaan makanan, makanan tidak mencukupi, makanan basi, pakej tidak ditunaikan sepenuhnya dan banyak lagi. Dan kita harap dengan ada cater ini yang memberi kerjasama sebaik mungkin, industri ini akan meningkat tahapnya ke yang lebih profesional. Sementara itu, menurut pengerusi Cater, Aidil Yassin, dengan kerjasama ini satu mekanisme di mana kedua-dua pihak mendapat kebaikan. Selain dapat mewujudkan satu sistem pemantau bebas yang akan memastikan setiap tempahan ditunaikan seperti yang dijanjikan. Kita merasakan yang perlu ada sistem yang sesuai yang diguna pakai oleh setiap syarikat catering yang ada di pasaran. Kita lihat sekarang ni dengan kegairahan penganjur majlis mengadakan pameran, pengantin mengadakan promosi dan sebagainya. Ini unfortunately yang masuk tu pun kita tak kenal siapa caterer tu. Sejak kebelakangan ini, di media sosial ada melaporkan terdapat kes beberapa pasangan pengantin ditipu syarikat perancang perkahwinan atau individu tertentu serta pengusaha catering. Masalah ini memberikan kesan negatif terhadap perancang perkahwinan dan pengusaha catering yang menjalankan perniagaan dengan cara yang betul. Pendekatan baru yang lebih mesra akan dilaksanakan Jabatan Kastam Diraja Malaysia mulai tahun hadapan melibatkan premis berdaftar cukai barang dan perkhidmatan. Boleh dengar? Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Indra Subramaniam Tolasi berkata, pendekatan pematuhan melalui pendidikan akan dilaksanakan dalam operasi strategi Lautan Biru Kastam (SEABOS). Pihaknya akan menyalurkan maklumat terperinci mengenai GST, terutama kepada syarikat yang gagal mengemukakan penyata tanpa bayaran dan membayar kurang daripada nilai yang sepatutnya. Kita nak buat lawatan secara mesra lah. Kita nak bagi tahu, ya. Bayarlah GST dengan betul. Sebab GST itu adalah wang kutipan daripada pelanggan, ya. Perniagaan-perniagaan ini tidak berhak untuk menyimpan, ya, wang kutipan GST. Ia perlu diserahkan kepada kerajaan supaya kerajaan dapat membantu balik rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelepasan konvoi SEABOS di Johor Bahru. Turut diadakan lawatan ke premis berdaftar GST di sekitar Johor Bahru. Sehingga kini sebanyak 4,000 kertas siasatan dibuka dan hampir 500 syarikat didakwa di mahkamah atas pelbagai kesalahan sepanjang tempoh ia dilaksanakan. Sehingga kini sebanyak 430,000 syarikat berdaftar GST di seluruh negara.
Konsep pembelajaran abad ke-21 akan terus menjadi fokus utama dilaksanakan pada semua sekolah di Putrajaya. Dan ini kerana konsep tersebut membolehkan murid-murid terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pengarah Pendidikan Putrajaya, Roini Jaafar berkata, sejak dilaksanakan konsep PA21 pada 2015, semua sekolah di Putrajaya berjaya menjalankan konsep itu melalui susun atur kelas serta sistem pengajaran berpusat. Malah konsep PA21 membolehkan murid-murid memiliki interaksi dua hala dengan guru serta memberi lebih kerjasama di dalam kelas. Bila mereka melibatkan diri, penguasaan ilmu itu boleh kita terapkan dengan lebih baik, supaya mereka menguasai ilmu, bukan hanya belajar untuk peperiksaan. Kita tak nak lagi konsep itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan tinjauan orientasi murid tahun 1 bagi sesi 2017 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 16, Kurungan 1, Putrajaya. Seramai 3,534 murid tahun 1 telah didaftarkan untuk 14 sekolah sekitar Putrajaya. Sementara itu, Guru Besar SKPP 16, Kurungan 1, Norokiah Muhammad Yusof berkata, PA21 juga memberi ruang autonomi pembelajaran yang diselarikan antara pembelajaran secara fizikal dan maya serta menggalakkan perbincangan antara murid. Antara kaedah yang diperkenalkan seperti lampu isyarat, iaitu murid menunjukkan tanda hijau apabila faham dan merah sekiranya tidak faham tentang sesuatu subjek. Apabila kita mengamalkan pembelajaran abad 21 ni, dia lebih berfokus kepada student centered, sebagaimana yang pengarah maklum tadi. Jadi apabila student centered, murid-murid ni dia lebih aktif, mereka lebih berani sebenarnya untuk mengeluarkan idea, memberi pandangan, memberi pendapat, dan mereka juga nampaknya mempunyai kemahiran berkomunikasi. Social communication dia sebenarnya sangat bagus di kalangan kawan-kawan. Sementara itu, ibu bapa menyambut baik usaha yang dilakukan kementerian kerana memberi lebih keyakinan dan keseronokan kepada murid-murid untuk belajar. Sangat berbeza daripada kita dulu. Nampak sekarang dia lebih kepada cara berfikir tu kan. Kalau dulu macam indirect je. Dulu direct je kan. Soalan tu direct. Sekarang macam susah sikit lah banding yang dulu punya kan. Kalau fun learning tu saya setuju kot, sebab budak-budak kan saya rasa dia lebih suka berseronok. So kalau fun learning tu diterapkan dalam pembelajaran, saya rasa memang patutlah. Semua murid-murid tahun 1 seluruh Putrajaya menerima kelengkapan persekolahan sumbangan daripada Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Persembahan pra-pelancaran Majlis Rumah Terbuka Malaysia MRTM Christmas 2016 di Pavilion Kuala Lumpur telah bermula sejak 2.30 petang tadi. Pelbagai acara menarik berkonsepkan alam fantasi menanti para pengunjung sehingga 10.30 malam nanti. Dan untuk gambaran di Pavilion, kita langsung bersama Ivan Tu di sana. Silakan Ivan. Ya, ayuh sertai kami di Pavilion Kuala Lumpur untuk acara dan juga persembahan sempena dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia 2016 sempena dengan Christmas ini yang akan berlangsung sehingga pukul 10.30 malam nanti. Apapun acara kemuncaknya, perasmiannya akan berlangsung pada pukul 8.30 malam. Jadi masih sempat untuk anda, belum terlambat lagi untuk bersama-sama kami untuk masuki alam fantasi bersama dengan watak-watak animasi, watak-watak yang menjadi keturujaan bukan saja kanak-kanak tapi dewasa juga. Apabila berjumpa dengan mereka, boleh bergambar, berpeluang beramah mesra dengan antara watak-watak yang kita tampilkan. Saya banyak lagi. Apa pun untuk bercerita mengenai acara ataupun persembahan yang berlangsung pada hari ini, kita bersama dengan Puan Hadida Yusof, itu Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Apa konsep yang kita tampilkan tahun ini, Puan Hadida?
Okey, kelainan pada kali ini kita menampilkan fairy tale, iaitu kisah dongeng dari filem-filem terkenal Hollywood seperti jelas di belakang ini Beauty and the Beast dan pelbagai lagi watak-watak yang saya percaya pengunjung pavilion akan terkejut melihat majlis rumah terbuka Christmas 2016 malam ini. Lokasinya pun satu kelainan juga. Di pavilion kali ini kita buat dalam indoor. Betul. Kita buat dalam indoor dalam bentuk istana kristal dan akan bergemerlapan kisah dongeng menyambut Christmas. Ya. Dan pastinya juga apa yang akan berlangsung pada hari ini itu antara istana kristal yang akan kita tampilkan. Tapi saya dengar sayup-sayup ini ada juga diselang-selikan dengan persembahan kebudayaan. Ya, betul. Keistimewaan kali ini kita juga Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan membawakan khas penyanyi daripada Australia iaitu Cassidy Anderson yang fasih bercakap bahasa Melayu dan menyanyi dalam bahasa Melayu. Dan juga persembahan daripada Reshma bintang reality, Datuk David Arumugam dan pelbagai lagi Back to Basic dan pelbagai lagi barisan artis yang akan menghiburkan para pengunjung di pavilion malam ini. Sebut mengenai Datuk David Arumugam, saya diberitahu Datuk akan berubah menjadi Santa Claus malam ni. Ya, itu kita kena tunggu malam ini. Kejutan. Ada elemen kejutan itu dia. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, pengunjung di sini memang ramai. Sangat ramai. Bukan sahaja pengunjung tempatan tapi juga pelancong-pelancong asing. Hari ini bukan hari Minggu tapi hari biasa memang ramai yang akan datang untuk menyertai kami. Anda tidak perlu risau kerana tempatnya memang mudah di pintu masuk utama, di konkos utama. Ya. Mungkin boleh buat juga lagi untuk mengajar. Okey. Mewakili Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, saya mengalu-alukan khalayak untuk datang beramai-ramai masih sempat dalam masa sejam 2 lagi untuk ke pavilion di pentas utama Century Corp untuk menyaksikan majlis rumah terbuka Christmas 2016. Sekarang ni dah lepas waktu pejabat, jadi singgah di pavilion Kuala Lumpur untuk sertai kami majlis rumah terbuka Malaysia sempena Christmas 2016. Saya kembalikan ke Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Ivan. Seterusnya kita ke berita Rapid Rail Sendirian Berhad dan Rapid Bus Sendirian Berhad. Pengendali sistem rel transit dan bas Rapid KL akan melanjutkan waktu perkhidmatan sempena ambang Tahun Baru 2017 bagi memenuhi keperluan orang ramai yang akan menghadiri sambutan itu di sekitar Ibu Negara. Dan Ketua Komunikasi dan Pemasaran Strategik Kumpulan Prasarana, Lim Jin Aun, dalam satu kenyataan memaklumkan perkhidmatan tren LRT, MRT dan monorail akan dilanjutkan sehingga 2 pagi bagi stesen terpilih bersama 11 laluan bas Rapid KL. Stesen yang akan dibuka sehingga pukul 2 pagi ialah stesen Masjid Jamek dan KLCC bagi laluan Kelana Jaya. Bagi LRT, laluan Ampang dan Seri Petaling, stesen Masjid Jamek akan beroperasi sehingga pukul 2 pagi. Manakala waktu operasi stesen Bandaraya dan stesen Hang Tuah akan dilanjutkan sehingga 12.30 tengah malam. 2 stesen di laluan monorail yang akan dilanjutkan perkhidmatan iaitu stesen Hang Tuah sehingga 12.30 tengah malam dan Bukit Nanas sehingga pukul 2 pagi. Perkhidmatan MRT laluan Sungai Buloh Kajang juga akan dilanjutkan sehingga pukul 2 pagi di stesen Mutiara Damansara dan Bandar Utama. Selain itu, perkhidmatan bas perantara yang menghubungkan stesen terbabit turut dilanjutkan waktu operasi. Ia melibatkan laluan Damansara Perdana, MRT Mutiara Damansara dan bas ulang alik antara Wan Utama, MRT Bandar Utama. Sementara itu, perkhidmatan bas BRT laluan Sunway dan bas henti-henti Rapid KL turut dilanjutkan selama 30 minit iaitu sehingga 2.30 pagi selepas berakhirnya perkhidmatan tren. Ia melibatkan stesen BRT USJ 17. Kenyataan itu juga memaklumkan walaupun pintu masuk di stesen-stesen lain ditutup seperti jadual biasa, pengguna MRT, LRT, monorail dan bas Rapid KL masih boleh keluar dari mana-mana stesen sehingga pukul 2 pagi untuk meneruskan perjalanan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengguna perkhidmatan pengangkutan awam pada malam 31 Disember ini sehingga awal pagi 1 Januari 2017. Ia bagi mengelak kesesakan lalu lintas terutama di beberapa lokasi yang akan menganjurkan acara dan pertunjukan pada ambang Tahun Baru.
Isu bekalan air di beberapa daerah dan tragedi kebakaran Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru yang meragut 6 nyawa antara peristiwa penting yang dirakamkan sepanjang 2016 dan ikuti rakamannya dan pelbagai peristiwa penting yang tercatat dalam kalendar negeri Johor sepanjang tahun ini. Bermula Januari 2016, Johor memulakan langkah menjadi negeri pertama mengharamkan rokok elektronik atau vape susulan titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Kesemua 120 pengusaha vape berdaftar di negeri itu akur dan menutup perniagaan mereka serta-merta. Sejak penghujung tahun 2015, fenomena El Nino yang melanda negara memberi kesan kepada paras air di beberapa empangan di Johor, khususnya di Pasir Gudang, Mersing dan Kota Tinggi. Bacaan paras air di loji rawatan Sembrong Kiri yang semakin merosot memaksa pelaksanaan bekalan air berjadual di kawasan tersebut bermula Februari. Pada April, giliran penduduk di Kota Tinggi dan Mersing menghadapi situasi sama diikuti Pasir Gudang. Ekoran itu 80 juta ringgit diperuntukkan dalam bajet tahun depan bagi mengatasi kemelut air di Johor. Kebakaran pada pagi 25 Oktober di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru yang meragut 6 nyawa mengejutkan banyak pihak. Akibatnya seluruh kaki tangan dan pesakit di blok berkenaan dipindahkan serta-merta dan pasukan penyiasat khas ditubuh menyiasat punca tragedi. Bahagian hospital yang terbakar itu dijangka boleh digunakan kembali selepas 6 bulan hasil kajian diperolehi. Di sebalik kerancangan pembangunan yang dirancang Kerajaan Persekutuan, Johor turut merasa tempiasnya. 3 daerah di negeri ini, Muar, Batu Pahat serta Iskandar Puteri, bakal mempunyai stesen kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Singapura Kuala Lumpur yang dijangka siap sepenuhnya pada 2026. Perjanjian yang ditandatangani melibatkan pembinaan 8 stesen bermula tahun hadapan, melibatkan laluan sejauh 350 km dan memendekkan masa perjalanan kepada 90 minit. Tirai Jendela 2016 dilabuhkan dengan nahas ngeri Bas Express di kilometer 137.3 Lebuhraya Utara Selatan yang meragut 14 nyawa dan 16 lagi cedera. Bas itu dilaporkan terbabas ke dalam curam sebelum berempuh dinding konkrit. Demikian antara catatan sejarah yang berlaku di Johor sepanjang tahun ini. Baiklah saudara, lintas langsung dari Sabah kita bersama-sama Jovina Jimlajim di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan Jovi. Terima kasih Nordela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Mahkamah Magistrate Tawau hari ini menjatuhi hukuman penjara 30 bulan dan denda RM10,000 terhadap seorang lelaki tempatan selepas mengaku bersalah kerana memiliki 26 kad pengenalan palsu. Turut dijatuhi hukuman sama seorang wanita rakyat Filipina yang mengaku bersalah memiliki kad pengenalan palsu. Timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Amir Hassan memerintahkan Ibrahim Awang Anak dan Ating Jalil dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda tersebut. Dalam pertuduhan berasingan, 4 sekeluarga rakyat Indonesia dihukum penjara 24 bulan dan denda RM10,000 kerana memiliki kad pengenalan palsu. Ke-6 tertuduh mengaku bersalah mengikut Peraturan-Peraturan 251I, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, Pindaan 2007. Dalam pada itu, ke-5 warga asing itu juga diminta dirujuk kepada Jabatan Immigration selepas selesai menjalani hukuman. Kesemua tertuduh mengaku bersalah melakukan kesalahan itu di sebuah bilik hotel di Tawau dan sebuah rumah di Kampung Seri Menanti, Jalan Tanjung Batu Darat, Tawau, minggu lalu. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Sabah akan mengadakan perjumpaan bersama operator dan pengusaha pengangkutan awam, terutamanya pengusaha bas ekspres awal Januari depan. Pengarah JKJR Sabah Herdian Sablu Karim berkata perjumpaan tersebut merupakan antara langkah proaktif JKJR untuk meningkatkan tahap kesedaran dan menyebar luas kepentingan aspek keselamatan pengangkutan awam. Untuk kita orang cakap menyampaikan apa yang kita harapkan, iaitu satu pengurusan syarikat pengangkutan awam yang selamat untuk pengguna kita lah.
Beliau ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Mengenai cadangan bas ekspres tidak melakukan perjalanan pada waktu malam, beliau menyatakan cadangan tersebut tidak memberi kesan besar, sebaliknya pemandu perlu memandu dalam keadaan baik, tidak memandu melebihi 8 jam, serta mempunyai pemandu kedua bagi perjalanan jarak jauh selain keadaan bas yang selamat digunakan. Berdasarkan statistik kemalangan jalan raya di Sabah, sebanyak 38 kes kematian dicatatkan bagi bulan Disember tahun ini, berbanding 29 kes kematian bagi tempoh sama tahun lalu. Manakala sebanyak 253 kempen kesedaran keselamatan jalan raya telah dilaksanakan JKJR tahun ini. Sabah yang mempunyai lebih 30 suku kaum dan lebih 70 subetnik sememangnya kaya dengan budaya dan tradisi masing-masing. Bagi suku kaum Kedayan yang kebanyakannya tinggal di daerah Sipitang dan Beaufort di Sabah, sememangnya kaya dengan adat tradisi khususnya dalam majlis perkahwinan. Walaupun banyak persamaannya dengan perkahwinan kaum Melayu, namun beberapa elemen seperti pakaian pengantin dan adat bertandang adalah berbeza dan ia masih diamalkan sehingga kini. Laporannya bersama wartawan Ibrahim Diman dan juru kamera Arnold Antang. Majlis perkahwinan kaum Kedayan kebiasaannya dimulakan dengan akad nikah selepas sembahyang Jumaat. Kemudiannya kedua mempelai akan bersalaman dengan keluarga besar yang baharu di pihak lelaki dan perempuan. Majlis berenai juga dilangsungkan pada sebelah petang atau sebelah malam. Pada malamnya juga mereka sibuk bausah atau menyediakan juadah makanan secara gotong royong untuk dihidangkan pada keesokan harinya. Sambil bausah, mereka turut disajikan dengan persembahan tradisi seperti lagu-lagu Jipin Kedayan dan Kulintangan Sadaman yang merupakan muzik identiti kaum Kedayan. Dikatakan muzik Kulintangan Sadaman ini bermula ketika para penoreh getah pada zaman dahulu yang gemar mengetuk kayu sadaman sementara menunggu susu getah penuh. Irama yang terhasil inilah yang dilakukan dan dijadikan alunan muzik sehingga ke hari ini. Bagi keluarga Miasan Jaafar di Kampung Kelamau, Sepitang, walaupun tidak sepenuhnya, pihaknya cuba menghidupkan kembali tradisi masak kuih kelupis, lauk pauk, baju tradisi Kedayan dan adat bertandang pengantin lelaki. Membuat kuih kelupis agak mudah namun mengambil masa yang agak lama. Bermula dengan mendadih, kemudian membungkusnya dengan daun nik, iaitu sejenis daun liar yang tumbuh melata di kawasan lembap. Kemudiannya diikat antara 10 hingga 20 biji dan dikukus. Untuk mengetengahkan tradisi Kedayan supaya orang-orang yang sekarang ini boleh tahu adat-adat Kedayan, macam adat mengelukis. Sebabnya kan orang kampung ni ramai yang ingin menolong. Jadi kami buatlah secara gotong royong untuk memasak. Semualah dari mencuci piring sampai majlis selesai. Ketibaan rombongan pengantin lelaki dari Kota Kinabalu ini disambut meriah. Bagaimanapun, pengantin lelaki perlu melalui beberapa disiplin sebelum dibenarkan duduk di pelamin. Pengantin lelaki akan mengelilingi payung sebagai tanda hormat, kemudiannya memijak buluh sehingga pecah sebagai tanda kesungguhan dan keberanian dalam memikul tanggungjawab hidup berumah tangga di tempat baharu. Upacara membasuh kaki juga masih diamalkan dengan simbolik menyiram sedikit air di hujung kasut pengantin lelaki. Kemudiannya dibawa ke bilik pengantin perempuan. Dengan iringan doa dan selawat, kedua mempelai ini dibawa ke pelamin yang diiringi alunan marhaban dan lagu-lagu nasyid. Pakaian tradisi pengantin ini diolah agak ringkas kerana persandingan dilakukan di luar rumah bagi mengelak kedua mempelai ini kepanasan. Makan beradab atau bersuap-suapan juga antara tradisi kaum Kedayan. Ia didahului dengan menjamah garam dan diikuti dengan nasi dan lauk pauk. Saya berharap upacara-upacara seperti ini, majlis-majlis kahwin seperti ini, budaya dan cara masyarakat ini diteruskan. Kebudayaan sesuatu suku kaum itu bukan direka-reka. Dia adalah anugerah turun-temurun yang perlu dikekalkan. Begitu juga dengan suku kaum Kedayan. Kalau Persatuan Kedayan tidak mengekalkan, mengamalkan budaya ini, tidak ada orang. Dan ia mungkin akan hilang satu hari nanti. Walaupun tidak semua keluarga Kedayan mampu mengamalkan adat tradisi ini, terutama yang menetap di kawasan perumahan dan mereka yang tinggal di bandar, namun mereka tetap mengetahui, memahami dan amat menyanjung tinggi adat dan budaya mereka.
Laporan Ibrahim Diman dan juru kamera Anul Antang, RTM. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih. Baiklah saudara, lintas langsung dari Bumi Kenyalang, kita bersama-sama Buma Win di studio berita RTM di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Paras air sungai di seluruh Sarawak masih di tahap normal dan tidak akan menyebabkan banjir besar dalam masa terdekat. Pengarah Jabatan Pembenar Penyelamat Sarawak Nur Hisham Muhammad berkata, hanya kejadian banjir kilat berlaku di kampung Siang-Siang Lawas malam tadi berikutan hujan lebat yang tertumpu di satu kawasan untuk tempoh yang lama. Berikutan itu, 19 orang dari 3 keluarga dipindahkan ke Dewan Masyarakat Terusan. Kesemua mangsa bagaimanapun dibenarkan pulang awal pagi setelah banjir surut. Nur Hisham yang dihubungi pemberita RTM pagi tadi turut mendedahkan anggotanya diletakkan dalam keadaan siap siaga sejak semalam di beberapa kawasan berisiko banjir seperti Kuching, Semarahan dan Padawan. Namun sehingga setakat ini belum ada lagi laporan kenaikan paras air ketara di semua kawasan yang dinyatakan. Dalam pada itu, aliran trafik dari Lunduk Sematan dekat Kampung Sebat terjejas pagi tadi apabila air melimpah ke jalan tersebut akibat hujan lebat berterusan sejak malam tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Farhan Sufian Borhan, banjir kilat itu telah menyebabkan jalan terputus sepanjang 50 meter. Kenaikan sedalam 1 meter ini bagaimanapun boleh dilalui oleh kenderaan berat. Farhan yang dihubungi pemberita RTM pagi tadi turut memaklumkan situasi itu bagaimanapun terkawal dan semakin surut setakat pukul 11 pagi tadi. Pasukan bomba telah dihantar ke lokasi tersebut bagi memantau keadaan semasa. Sorotan Sarawak 2016 kali ini menyingkap kes berprofil tinggi membabitkan pembunuhan Setiausaha Parti Keadilan Rakyat PKR Miri Bil Kayong. Tanggal tarikh 21 Jun 2016, arena politik di Sarawak mencatatkan detik hitam apabila aktivis Tanah Hak Adat Bumiputera NCR ini mati ditembak ketika menunggu dalam keretanya pada pukul 8.15 pagi di persimpangan lampu isyarat Imat Tudan Miri. Menyifatkan kes tersebut berprofil tinggi, Pesuruhjaya Polis Kontingen Sarawak, Datuk Mazlan Mansor, mengambil tindakan dengan membentuk sebuah pasukan khas yang diketuai oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah KJSJ Sarawak, SAC Datuk Dev Kumar, dan telah menahan 6 suspek pada 1 Julai. Hasil tangkapan tersebut, salah seorang suspek telah membawa pasukan siasatan ke rumahnya di Jalan Hainam Lama, Miri, dan menunjukkan tempat dia menyembunyikan senapang patah yang dipercayai telah digunakan untuk menembak Bil Kayong. Senapang patah tersebut dan beberapa butir peluru senapang patah termasuk satu pelongsong yang telah digunakan telah dirampas dari tempat yang ditunjukkan oleh suspek. Hasil siasatan mendapati aktivis isu NCR itu ditembak menggunakan senapang patah oleh Muhammad Fitri Fauzi, 29, bersama rakan subahat Lee Chang Lun, 37, menaiki motosikal yang dipercayai dan telah diupah oleh seorang lelaki yang disyaki perancang utama kes pembunuhan ini, Datuk Stephen Lee Chi Kiang, seorang ahli perniagaan di Miri. Pada 15 Julai, Muhammad Fitri Fauzi, 29 tahun, dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh, manakala Lee Chang Lun, 37, dituduh bersubahat dengan Muhammad Fitri untuk melakukan pembunuhan itu. Tuduhan terhadap Chang Lun dilakukan di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 302 Kanun yang sama. Kedua-dua mereka dituduh di hadapan Magistrat Lavi Natasha, manakala pendakwaan dilakukan oleh Pegawai Pendakwa Raya Muhammad Iskandar Ahmad. Pada 18 Julai, pasukan siasatan seterusnya mengesahkan suspek utama yang dibunuh dipercayai berada di Australia pada 23 Jun, iaitu 2 hari selepas kejadian. Namun, selepas 172 hari bersembunyi di 3 negara, akhirnya Datuk Stephen Lee, 45 tahun, ditahan oleh Kementerian Keselamatan Awam China semasa perjalanan pulang ke Malaysia berikutan pasport suspek telah dibatal oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Beliau ditahan di Putian Fujian, Provinsi China selepas suspek diberitahu masuk ke Xiamen, China dari Melbourne, Australia pada 18 Julai lalu selepas Singapura. Suspek telah diiringi oleh Ketua Pasukan Khas yang diketuai oleh Datuk Dev Kumar untuk kembali ke Malaysia pada 14 Disember lalu.
Sejurus tiba di lapangan terbang Miri. Suspek terus dibawa ke Balai Polis Pusat Miri dan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Miri kira-kira pukul 2.30 petang pada hari yang sama. Datuk Stephen Lee telah didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 302 Kanun Sama dan boleh dikenakan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan salah tertuduh direkodkan dan Timbalan Pendakwa Raya Nur Fazlina Ishak memohon ditetapkan satu tarikh baharu untuk sebutan semula kes sementara menunggu kebenaran untuk mendakwa daripada pengarah pendakwaan dan memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 177A Kurungan 1 Kanun Prosedur Jenayah. Magistrate Zuraini Ali Musa membenarkan permohonan itu dan menetapkan 30 Disember ini untuk sebutan lanjut kes. Manakala tertuduh diperintahkan supaya ditahan lanjut di penjara pusat Miri sementara menunggu tarikh tersebut. Berdasarkan pertuduhan kes, tertuduh bersama-sama Lee Chang Lun 37, Chin Wei Chung 50 dan seorang lagi yang masih bebas telah bersubhat mengupah Muhammad Fitri Fauzi 29 untuk membunuh bekas calon PKR di Dewan Undangan Negeri Dun Bekenu itu. Bil Kayong atau nama Islamnya Muhammad Hasbi Abdullah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu Satu, Kuala Baram selepas solat Jumaat 24 Jun lalu. Pastinya kes pembunuhan berprofil tinggi ini menjadi tumpuan masyarakat dengan mengaitkan ia berkaitan dengan politik. Namun pihak polis menolak motif politik dan perkauman dalam kes pembunuhan ini dan memfokus kepada 3 sudut dengan memberi tumpuan kepada isu tanah NCR berkelit di Bekenu selain bergolakan dalaman beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO yang disertai oleh Bil Kayong termasuk isu-isu pribadi. Tarikh tumpuan kini akan beralih kepada 30 Disember ini bagi sebutan lanjut kes tersebut. Peniaga yang berhasrat mengadakan jualan murah perlu memohon permit daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Menurut Ketua Penguatkuasa KPDNKK Sarawak, Abdul Hafiz Abdul Rahim, pihaknya akan sentiasa memantau setiap permohonan jualan murah selain turut membuat pemeriksaan di seluruh premis perniagaan, terutamanya di pusat membeli belah. Ini bagi memastikan pengusaha mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika dihubungi RTM, beliau berkata peniaga yang degil boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, Peraturan-Peraturan Perihal Dagangan Harga Jualan Murah 1997. Dalam pada itu, beliau menggalakkan peniaga mengadakan jualan murah ketika ini bagi membantu pengguna mendapatkan bekalan dengan harga yang lebih murah berbanding pada hari biasa. Ini membantu pengguna terutama golongan berpendapatan rendah merancang perbelanjaan sekaligus menghadapi kenaikan kos sara hidup masa kini. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Buma, terima kasih. Hari ini genap 53 tahun perkhidmatan televisyen diperkenal di negara ini. Perkhidmatan televisyen pertama diperkenal pada 1963 dan dilancarkan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman dari studio sementaranya di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Siaran TV Malaysia menjadi alternatif kepada siaran radio yang mula beroperasi pada April 1946. Pada peringkat awal, TV Malaysia bersiaran 44 jam seminggu dengan tambahan masa siaran pada hujung minggu menerusi rangkaian 1. 50% siaran dibuat secara terus-menerus dari studio dan sebahagian dari filem yang disumbang filem negara dan sumber luar yang lain. Operasi siaran kemudian berpindah ke Kompleks Angkasa Puri dengan siaran pertamanya pada 6 Oktober 1969 dan saluran TV2 diperkenal. 6 hari kemudian, saluran radio dan televisyen bergabung di bawah Jabatan Penyiaran yang juga dikenali sebagai Radio Televisyen Malaysia. Kini terdapat lebih 100 saluran televisyen di seluruh negara, termasuk stesen TV satelit dan medium itu terus kekal menjadi pilihan utama masyarakat. Baiklah saudara, untuk laporan dari RTM Terengganu, kita bersama-sama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di sana. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Terengganu meningkatkan pemantauan paras air di sungai-sungai utama di negeri ini.
Pengarahnya, Insinyur C. Pubalan bagaimanapun berkata, setakat ini bacaan semasa daripada 35 stesen aras air mendapati paras air di semua sungai berada di bawah paras amaran. Nur Yusof ada laporannya. Melalui Pusat Hidrologi GPS di Wisma Negeri Kuala Terengganu, semua data bacaan paras air direkodkan sejam sekali. Maklumat terperinci ini akan memudahkan pegawai hidrologi menganalisa bacaan untuk tindakan menghadapi kemungkinan berlakunya banjir. Dan semua berfungsi. Kerana sebelum musim tengkujuh ni penyelenggaraan telah buat dan kita pastikan bahawa semua stesen ni berfungsi. Penduduk yang tinggal di beberapa kawasan rendah berhampiran lembagan sungai utama pula disaran sentiasa berwaspada. Pengurusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Berestokku di Permaisuri Setiu Muhammad Amin Muhammad Noor berkata, penduduk yang kebanyakannya nelayan darat dan nelayan pantai secara bergilir berjaga malam menyusuri Sungai Setiu hingga ke muara bagi memastikan keselamatan penduduk dan bot di jeti tidak hanyut atau tenggelam. Ini kerana sekiranya hujan lebat berlaku di kawasan hulu, paras air sungai utama ini akan meningkat dengan cepat hasil pertemuan 3 sungai, iaitu Sungai Setiu, Sungai Guntung dan Sungai Tarong. Memanglah kalau tahun 2014 tu, kalau di kawasan Kampung Nyatu tu, rapat ke bumbung. Nampak bumbung atas ya. Jadi ramai di kalangan penduduk-penduduk tu yang menyimpan barang seperti TV apa atas bumbung, semuanya musnah. Tenggelam belakang. Amaran laut bergelora setinggi 3.5 meter sehingga 31 Disember ini juga menyebabkan ramai nelayan tidak turun ke laut. Biarpun akan menghadapi masalah kewangan untuk membuat persiapan persekolahan bagi sesi 2017 yang bakal tiba beberapa hari lagi, namun faktor keselamatan masih menjadi keutamaan. Buat sekarang ni hanya Sungai Setiu ni je boleh cari itu lagi. Untuk makan pagi ya kira. Laut musim ni memang tak keluar. Kita tak bahayalah musim ni. Kebiasaannya musim tengkujuh di pantai timur bermula bulan November dan berakhir pada Februari atau awal Mac setiap tahun. Lebih 65,230 borang permohonan baru dan kemaskini Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM diterima Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Cawangan Kuala Terengganu sejak ianya dibuka 5 Disember lalu. 12,000 daripadanya adalah permohonan baru. Bagaimanapun jumlah itu berkurangan berbanding 72,000 borang yang diterima dalam tempoh sama tahun lepas. Menurut Pegawai Perhubungan Awam LHDN Nur Azinawati Muhammad, ia mungkin disebabkan ada kalangan pemohon yang mengemaskini secara atas talian atau belum lagi memohon sebelum tarikh akhir Sabtu ini. 34 pegawai bertugas disediakan di 5 pusat khidmat sehenti LHDN di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Kemaman, Besut dan Dungun. Atas arahan daripada Ibu Pejabat, kita diminta untuk membuka kaunter pada hujung minggu, iaitu pada minggu pertama yang terdahulu 9 dan 10, dan juga pada hujung minggu yang terakhir ini ada 30 hari bulan dan 31. Namun untuk memudahkan urusan 30 dan 31, kita buka kaunter penerimaan dan urusan BRIM semuanya di Pejabat Lembaga Hasil di kaunter tingkat 1. Sementara itu, kaunter BR1M yang dibuka LHDN di Dewan Tengku Abdul Rahman Kuala Terengganu memudahkan rakyat membuat urusan. Mudahlah sebab ia luas kan. Kalau dekat sana tu kecil kan, sempit sikit. Lagi rasa macam puas hati tak perkhidmatan? Puas hati lah. Alhamdulillah sekejap je. Ini dah anak dah umur dah cukup dah 21, jadi kena kemaskini semula lah. Dari segi perkhidmatan okey. Dia tersusung lah. Macam ke apa? Dari Dewan okey. LHDN macam mana banding? Kalau kira kat kaunter. Kalau kaunter tu memang kira tempat dia pun kurang itulah. Jadi sini teratur lah. 12,000 pengunjung dijangka hadir pada pelancaran Visit Beautiful Terengganu 2017 Sabtu ini oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Visit Beautiful Terengganu 2017 adalah penganjuran kali keempat selepas kejayaannya pada 1997, 2008 dan 2013.
Sepanjang 3 hari pelancaran, 7 pengusaha nasi lemak akan menyediakan nasi lemak dan air minuman percuma untuk 1,000 pengunjung terawal selama 3 hari. Selain pelancaran di peringkat negeri, 8 daerah di Terengganu akan terus mengadakan promosi produk pelancongan yang mempunyai keunikan tersendiri seperti Pahlawan Trail, Terengganu Peranakan Trail, Ulama Trail dan Penyu Menangis Trail. Kerajaan negeri yakin aktiviti yang dirancang dapat menarik sasaran pengunjung lebih 5.5 juta. Kita biar rakyat rasa apa yang berlaku sebelum ni, biar rakyat rasa di sini dan kita biar kita sendiri rasa, experience it sendiri. Dan kebetulan hari tahun ni pun ramai anak-anak Terengganu yang berada di luar daripada Terengganu ni cuti. 31 bulan cuti lagi, 2 bulan, 3 bulan baru sekolah di sana. Jadi kita jangkakan ramai anak-anak kita yang berada di luar sana dan orang yang cuti pun ada masa ada di Terengganu masa itu. Ketika meninjau persiapan majlis pelancaran Visit Beautiful Terengganu di Pulau Warisan Kuala Terengganu, beliau turut mengajak rakyat negeri ini beramai-ramai memeriahkan majlis tersebut selain menikmati keunikannya. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan penyampai di Studio 3 untuk berita seterusnya. Terima kasih Rashidi. Baiklah saudara, untuk paparan berita dari Labuan, kita bersama-sama Haji Wendy Jack di Labuan. Silakan Haji. Terima kasih. Kadar jenayah di Labuan meningkat 4% di Labuan namun masih terkawal dengan kesiapsiagaan pegawai dan anggota polis dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rashid Harun berkata, statistik adalah hanya sebagai penanda aras untuk diukur sesuatu pencapaian prestasi. Menurut beliau, masalah utama adalah keselesaan dan keselamatan masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian terjamin. Saya lebih suka melihat apa reaksi masyarakat terhadap keadaan keselamatan taman dia. Bandar dia, kampung dia. Kalau mereka nak keluar malam pun dah takut, mereka nak apa pun dah takut. Jadi kalau kita cakap jenayah turun pun tak guna. Ini masalah masyarakat punya feedback. Itu yang mustahak. Ketua balai di setiap daerah juga sering menjalin kerjasama bersama pemimpin masyarakat untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan diselesaikan dengan segera. Beliau amat berpuas hati dengan pencapaian yang diperoleh kontijen Sabah dan Labuan selama beliau berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah. Beliau ditemui dalam sidang media semasa membuat lawatan kerja ke IPD Labuan sebelum beliau bersara pada 3 Januari depan. Terdahulu, Dato' Abdul Rashid menerima tabik hormat daripada Kawalan Kehormatan dan Pemeriksaan Baris Pegawai dan Anggota Polis. Hadir sama Ketua Polis Labuan, Superintendent Azhar Othman. Industri pelancongan telah dikenal pasti sebagai industri yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Labuan. Labuan merekodkan kedatangan hampir 1 juta pelancong tempatan dan asing sepanjang tahun ini. Walau bagaimanapun, Labuan kekurangan pemandu pelancong berlesen bagi memenuhi keperluan semasa, terutamanya bagi menampung peningkatan pelancong asing yang datang ke Labuan terutamanya daripada negara China. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rozman Isli berkata, setakat ini hanya terdapat 3 orang pemandu pelancong berlesen di Labuan. Justru penganjuran kursus pemandu pelancong dilihat sangat relevan kerana ia merupakan kesinambungan dan inisiatif kerajaan untuk membangunkan Labuan sebagai satu destinasi pelancongan yang unggul pada masa akan datang. Kita harap dengan adanya pemandu pelancong yang bersedia, maka tingkat peningkatan kepada kualiti servis ataupun perkhidmatan pelancongan akan bertambah baik dan lancarlah di Labuan. Perbadanan Labuan juga bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk mengenal pasti destinasi pelancongan yang berpotensi untuk diketengahkan. Beliau ditemui dalam sidang media selepas merasmikan majlis penutupan kursus pemandu pelancong alam semula jadi setempat tahap 2 yang dihadiri 28 peserta. Saya berasa sangat gembira dan juga rasa teruja kerana saya, walaupun orang Labuan, saya sendiri tidak mengetahui tentang sejarah dan juga informasi berkenaan Labuan, dan setelah menyertai kursus ini banyak perkara dan juga informasi yang telah saya pelajari melalui kursus ini. Okay, perancangan saya selepas dapat lesen pemandu, haraplah saya boleh promote Labuan bagi turis international dan especially turis di Malaysia.
Pembangunan sukan di Labuan khususnya melibatkan orang kurang upaya OKU akan terus diperkasa untuk mencungkil bakat baharu agar tidak ketandusan atlet. Malah ini sesuai dengan hasrat untuk menjadikan Labuan sebagai hub sukan pelancongan seterusnya menjadi suri teladan di rantau ini. Ahli Parlimen Labuan Datuk Rozman Isli berkata, untuk merealisasikannya, semua pihak termasuk ibu bapa dan masyarakat perlu berganding rapat bagi memastikan golongan OKU turut diberi peluang menyertai sukan sama seperti atlet biasa. Katanya ini juga bagi memastikan atlet Labuan mampu bersaing ke peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian pada majlis penyampaian insentif atlet sukan Paralimpiad Malaysia ke-18 Sarawak 2016. Pada majlis ini, 7 atlet yang merangkul 2 pingat perak dan 3 gangsa pada temasya sukan itu membabitkan acara 10 pin bowling, bowling padang dan memanah kategori berpasangan dan individu menerima sijil dan insentif masing-masing. Penghargaan dan sumbangan ini merupakan pengiktirafan kepada atlet OKU atas kecemerlangan prestasi mereka selain sebagai pembakar semangat agar terus berusaha dan memantapkan lagi pencapaian. Seramai 26 atlet mewakili Labuan dalam 6 jenis sukan yang berlangsung di Kuching, Sarawak Ogos lalu. Dengan itu, sekian paparan N5 dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Haji, terima kasih. Baiklah saudara, untuk laporan cuaca kita bersama Nur Farha Abdul Halim dari Jabatan Meteorologi. Silakan Farha. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam mesra. Masih lagi bersama saya Farah Halim dari Map Malaysia untuk info cuaca terkini pada petang ini. Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berperingkat di beberapa buah negeri di negara kita. Amaran peringkat jingga di mana keadaan hujan lebat sekejap-sekejap kadang-kadang sederhana lebat yang berlaku di sekitar negeri Pahang bertumpu di daerah Rompin dan Pekan dijangkakan akan berakhir menjelang lewat malam nanti. Dan juga di sekitar negeri Johor, di daerah Mersin dan Kota Tinggi dan juga di negeri Sarawak, di bahagian Betong, Sarikit, Sibu, Mukah dan Bintulu masih berkuat kuasa sehingga Jumaat 30 Disember 2016. Amaran peringkat kuning di sekitar negeri Johor, di semua daerah kecuali daerah Mersing dan Kota Tinggi dan juga di negeri Sarawak, di bahagian Samarahan, Serian dan Seri Aman juga masih berkuat kuasa sehingga Jumaat 30 Disember 2016. Seterusnya kita beralih ke paparan carta angin. Corak tiupan angin kini masih lagi didominasi dari arah timur laut menuju ke rantau negara kita dengan kelajuan yang agak kuat sekitar 40 ke 50 km sejam. Berikutan dengan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran terperingkat kategori kedua bagi kawasan perairan Condor dan Reef North di mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan juga kategori pertama bagi kawasan perairan yang bertanda kuning di mana ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini berkuat kuasa sehingga Sabtu 31 Disember 2016. Seterusnya kita beralih ke paparan imej gambar radar untuk melihat tinjauan cuaca dengan lebih terperinci. Pada ketika ini cuaca baik di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali hujan di dua tempat di beberapa buah negeri di sekitar semenanjung Malaysia. Dan Met Malaysia menjangkakan hujan akan mula berlaku di sekitar negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan juga di sekitar pantai timur semenanjung Malaysia. Manakala di negeri Sabah pula pada ketika ini cuaca baik kecuali hujan seteribut petir berlaku di bahagian pantai barat negeri Sabah dan juga pedalaman negeri Sarawak dan dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Sekian saja info cuaca terkini untuk petang ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.
Bersama kembali, imbasan Sukan 2016 diteruskan lagi dengan Sukan Bola Sepak. Bola sepak sepanjang tahun ini mempunyai cerita suka dan duka untuk dikongsikan. Saksikan laporan yang disediakan wartawan Fazli Ibrahim. Saingan Liga Domestik pastinya tertumpu kepada Gegasi Harimau Selatan Johor Darul Takzim JDT. Turun dengan status juara Piala AFC 2015 pastinya membuatkan kelab yang dinaungi oleh Tunku Mahkota Johor ini, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, terus diguruni pesaing lain. Aksi konsisten diteruskan anak-anak buah Mario Gomez dengan merangkul 3 piala iaitu sumbangsih FA dan juara Liga Super. Lebih manis, kejuaraan Liga Super digapai secara hat-trick dan berjaya mengekalkan rekod perlawanan tanpa kalah sepanjang 22 aksi. Namun di pentas Piala AFC, mereka sedikit hampa terkandas di separuh akhir bertemu dengan wakil India Bengaluru FC dengan agregat 4-2. Pasukan Jelapan Padi Kedah pula berjaya menebus kekecewaan tahun lalu dengan menjulang Piala Malaysia tahun ini. Skuad bimbingan Tan Cheng Ho menewaskan Selangor juara bertahan menerusi sepakan penalti 6-5 setelah keputusan terikat 1-1 aksi 90 minit. Memperkatakan prestasi skuad Harimau Malaysia secara keseluruhannya, episod Malang tahun ini diambil alih oleh pengendali tempatan Dato' Ong Kim Swee sejak awal tahun lalu. Tiada banyak perubahan ketara, berjaya dilakar di pentas antarabangsa. Kecewa dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2018 peringkat kumpulan B Zon Asia, kekecewaan berterusan terus diratapi dalam aksi Piala AFF Suzuki Myanmar yang baru saja berakhir. Baiklah saudara, N5 petang berakhir di sini dan sepanjang minggu, semua pelajar tahun 1 mengikuti minggu orientasi sebagai persiapan sebelum memulakan sesi persekolahan awal Januari ini. Dan kami tinggalkan anda dengan pelbagai gelagat pelajar tahun 1 Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 16/1 Putrajaya pada sesi orientasi hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.